Wahai Muhammad, berilah cerita contoh kepada mereka, pada masyarakat, kisah dua orang pemuda, dua orang lelaki. Ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab. Kami jadikan pada salah seorangnya dua buah kebun anggur. Wa hafafnahuma binakhlin, dan kami kelilingi dua kebun itu dengan pokok-pokok kurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ajak para jemaah sama-sama baca dengan saya sekali. Saya baca sedikit dia. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Sekali lagi Ni dah sarapan ke belum? Oh, patut. Sekali lagi. Buat macam sarapan dah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Sekali lagi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Dalam sepotong hadis riwayat Imam Muslim, satu subuh tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke masjid, lalu isteri baginda Juwairiyah duduk atas sejadah kat rumah. Lepas tu Rasulullah pun keluar ke masjid. Rasulullah lepas sembahyang subuh duduk dengan para sahabat sehingga waktu duha. Baru Rasulullah balik ke rumah. Rasulullah balik tengok Juwairiyah tadi duduk atas sejadah lagi. Sebagaimana masa Rasulullah nak keluar ke masjid, Juwairiyah duduk atas sejadah sampai ke Rasulullah balik duduk atas sejadah lagi. Rasulullah pun tanya, wahai Juwairiyah, kamu stay di sini dari tadi sampai sekarang ke? Ya, aku dari tadi duduk berzikir, dari tadilah sampai sekarang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, aku telah membaca satu zikir, aku ulang 3 kali zikir itu, pahalanya sama banyak dengan zikir yang kamu baca daripada lepas subuh tadi sehingga sekarang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksudnya kalau kita boleh sama-sama amalkan setiap kali lepas sembahyang subuh, tak apa, lepas pada zikir ataupun lepas pada doa kita sendiri-sendiri ke, kat rumah ke, kat sini ke, orang lelaki ke, orang perempuan ke, kita bacalah Subhanallah bihamdihi. Ingat tak? Cuba sekali ramai-ramai. 1, 2, 3. Yang depan tu memang bunyi serentak semua. Subhanallah bihamdihi. Hak belakang tu bonok. Tak apalah. Jadi untuk sedikit tazkirah pada pagi ini, saya ingin baca untuk kita sama-sama ambil pengajaran satu kisah yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam surah Al-Kahfi, bermula daripada ayat 32. Dalam surah Kahfi ini ada beberapa kisah yang menarik. Salah satunya firman Allah dalam ayat 32 surah Al-Kahfi,
واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. واضرب لهم, dan berikanlah wahai Muhammad kepada mereka satu contoh perumpamaan, satu kisah berkenaan dengan dua orang lelaki. Ini cerita tentang dua karakter manusia. Istimewanya Quran ada cerita tentang dua karakter ni, kita nak tengok lah. Dan bila dua ni biasanya positif negatif, baik dengan tak baik. Dan lebih penting lagi bukan kita sekadar nak seronok cerita ni, tak. Kita nak tengok aku ada karakter mana, karakter positif ke negatif, untuk aku contohi, untuk aku muhasabah diriku. Wadrib lahum mathala ar-rajulaini, wahai Muhammad, berilah cerita, contoh kepada mereka, pada masyarakat, kisah dua orang pemuda, dua orang lelaki. Dua orang lelaki. Ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab. Kami jadikan pada salah seorangnya dua buah kebun anggur. Wa hafafnahuma binakhlin, dan kami kelilingi dua kebun itu dengan pokok-pokok kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'a, dan di antara kedua kebun itu kami buat lagi tanaman-tanaman ladang-ladang lagi. Yang pertama sekali Allah Ta'ala nak cerita tentang dua orang lelaki ini. Lelaki pertama, dia ada sos ekonomi yang begitu hebat. Zaman ni dia ada kebun, dia ada dua kebun anggur. Dua kebun anggur, dan dua kebun anggur ni wahafafna. Hafaf ni dijadikan macam benteng, macam dinding dia itu dengan pokok kurma. Waja'alna bainahuma zar'a, dan ada lagi tanaman-tanaman lain lagi di antara dua kebun ini. Kiltal jannataini atat ukulaha, kedua-dua kebun ini atat ukulaha, mengeluarkan hasil, walam tazlim minhu syai'a, dan kedua-dua kebun ini tidak menzalimi tuannya sedikit pun. Wa fajjarna khilalahuma nahara, dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai. Allahu Akbar. Yang pertama nak menggambarkan pemuda pertama ini, dia ada kebun anggur, kebun kurma, bagai macam dinding kebun, lepas tu ada tanaman-tanaman lain lagi, ada sungai, sistem saliran yang baik. Nak ceritanya dia ada banyak hasil lah, dia kaya lah. Okay. Tapi juga memberi satu isyarat dalam bidang agriculture, dalam satu sistem pertanian yang sangat hebat. Islam memberi hint, memberi gambaran. Sebenarnya cara susun tanaman, cara memanfaatkan bumi, cara maknanya keperluan pokok kurma yang jenis dia tu macam dia jadi macam iyalah, kadang-kadang kalau kita pergi, kalau kat Malaysia ni sepupu pada kurma apa? Kelapa sawit. Itu sepupu dia lah. Sepupu mak lain aja lah. Jadi kadang-kadang ada yang petani-petani dia agak apa panggil, ialah ada tanaman-tanaman lain juga yang dimanfaatkan tanah tu, dan sistem saliran yang baik. Ini satu isyarat dalam Al-Quran tentang sistem pertanian yang hebat lah. Itu orang agriculture boleh syarah panjang lagi. Tapi nak beritahunya bahawa karakter lelaki yang pertama ini, dia ada sumber, dia ada hasil yang banyak. Dan yang menariknya, para ulama tafsir ayat ni, pada ayat 33 itu Allah Ta'ala sebut apa? Walam tazlim minhu syai'a. Kebun-kebun dia tidak menzalimi tuannya. Itu word by word punya translation. Tapi kalau dalam terjemahan sini, dia kata apa? Kedua kebun itu menghasilkan buahnya
dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dia kata tidak berkurang buahnya sedikit pun, keluar hasil. Itu terjemahan. Tapi kalau word by word, Quran sebut walam tazlim minhu syai'a. Kebun itu tidak menzalimi tuannya. Maksudnya apa? Ada arrangement cantik, sistem saliran bagus, dijaga. Maka kebun tak zalim, dia mengeluarkan hasil. Apa masa dia keluar hasil, keluar hasil. Sebab apa ini adalah isyarat. Kejap lagi nak cerita yang zalimnya siapa? Tuan kebun tu yang zalim, tak bersyukur pada Allah. Tapi nak beritahunya bahawa tuan kebun ini tidak zalim. Wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Ini dah penyakit datang dah. Ini penyakit. Dan bagi tuan kebun tadi, dia memiliki kekayaan yang besar. Maka dia berkata kepada kawannya, ya, orang ada tanah, orang ada kebun, orang ada ladang hasilnya. Ya. Tapi kalau kita setahun setengah dah kita lalui wabak sekarang, ialah banyak juga yang semua orang terkesan. Antaranya owner-owner ladang pun terkesan. Buah ada, hasil ada, sayur ada, tapi tak boleh nak pasarkan. Restoran tutup, tak ada orang nak beli. Niaga timun je, ladang begitu luas, niaga sayur, niaga ni. Tapi inilah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu setahun setengah, almost 2 years, dah dekat 2 tahun dah kita lalui pandemik ni. Orang-orang yang sebelum wabak, dia mencontohi financial management Nabi Yusuf alaihi salam, dia bertenang. Dia bertenang. Maknanya sebelum datang wabak, dia dah praktis dah pengurusan keuangan bagaimana Nabi Yusuf ajar dulu. Nabi Yusuf kata waktu kaya, waktu banyak hasil, manage ekonomi kamu. Ada perlu guna untuk rolling, untuk pertanian seterusnya, ada guna untuk makan, ada sebahagiannya simpan. 7 tahun pertama masa hasil banyak. So bila 7 tahun kedua tu, bila masalah, ada simpanan. Jadi orang yang praktis financial management begini sebelum COVID hari tu, dia bertenang. 2 tahun, setahun setengah, alhamdulillah dia bertenang dan dia tidak sombong. Dia bertenang, boleh hidup, boleh tolong orang. Kan? Jadi sekarang yang dalam surah Kahfi ni, lelaki ni memang dia ada hasil banyak. Bila dia ada kebun dia pun mengeluarkan hasil yang baik. Walam tazlim minhu syai'a. Dan dia jaga dengan elok, maka dia ada kekayaan. Wa kana lahu samarun, dia ada kekayaan. Tapi masalah problemnya, ni. Inilah cabaran. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Lalu dia berkata kepada yang seorang lagi, tadi 2 karakter kan, kepada kawannya seorang lagi, dia kata aku lebih banyak harta dari kamu, dan wa a'azzu nafara, dan aku lebih banyak pengikut daripada kamu, pengikut lebih banyak, lebih ramai, lebih mulia. Ni tengok 2, harta dan juga pengikut, menyebabkan dia jadi sombong, jadi ego. Ini penyakit. Banyak harta, banyak pengikut. Ni juga saya pun heran lah, muslim-muslim, orang susah. Ada juga jenis di Facebook, Instagram, TikTok, duk tunjuk duit. Tunjuk duit. Tunjuk duit, tunjuk berbelanja mahal. Kita Allah Ta'ala bagi rezeki ni bukan untuk menunjuk ke orang. Ustaz, satisfaction Ustaz. Satisfaction ni kita nikmati sendirilah. Syukurlah Allah Ta'ala bagi rezeki tu. Ni kalau kita duk tunjuk-tunjuk macam mana perasaan orang susah, macam mana perasaan orang yang tidak bernasib baik, jagalah. Dan yang paling penting lagi kena ingat, kalau Allah Ta'ala nak tarik balik,
Anytime je boleh tarik balik. Duit berjuta dalam akaun pun satu nerve je atas leher ni. Tup. Terletak kita. Kena slip disc sikit je. Tak boleh. Allah bagi sakit sikit kat kaki. Apa benda tu? Go out. Go out. Duit 3 juta dah kau. Tapi go out. Tak boleh makan. Tu tak boleh makan. Jadi, ini ada antara sebab manusia dia jadi sombong. Bila dia memiliki harta yang banyak. Harta yang banyak tidak salah. Harta banyak bagus. Lagi banyak harta, lagi senang dia nak ibadat. Lagi banyak zakat dia bayar, lagi senang nak tolong orang. Dah bagus. Tapi yang jadi masalahnya, bila kebun keluarkan hasil yang banyak, maka dia jadi sombong. Dah mula bercakap dengan kawan, ana aktsaru minka mala. Aku ada lebih banyak harta dari kamu. Aku lebih banyak harta dari kamu. Ya Allah. Ya. Jadi, ini kaedah. Kaedah ulama tafsir sebut, bila kita mengaji tafsir, al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran adalah berdasarkan ayat yang umum, bukan sebab khusus. Jadi ayat umum apa? Ayat umum cerita dia ni ada kekayaan, ada hasil, sombong. Itu yang umum. Yang khusus, dia ada kebun, hasil banyak, kaya, sombong. Itu khusus. Tapi ilmu tafsir kita kena ambil pengajaran daripada yang umum tadi. Kaya, ada hasil banyak, sombong. Itulah pengajaran yang umum. Saya tak ada kebun Ustaz, tapi kita ada bisnes, kita ada trading, kita ada servis. Juga kita kena ambil iktibar. Alhamdulillah, adanya orang-orang dalam musim wabak ni, untung dia berlipat kali ganda. Ada tak? Ni yang buat emas ni. Yang berniaga emas. Bukan emas pun ada untung ganda juga. Emas. Ni emas. Isteri dia pesan, bang pakai emas. Tak boleh, kalau lelaki haram pakai emas. Malah nak pakai. Jadi ada orang yang dia pandai ambil kesempatan, dia boleh untung lebih. Ya. Hebat sekarang bisnes yang berkait dengan kantar. Pergi kedai cermin mata, dia boleh offer pula. Nak cermin yang biasa ke cermin yang boleh ada filter untuk anak-anak yang selalu tengok gadget? Marketing dah tu. Mengambil peluang untuk jadikan bisnes. Daripada bencana dia jadi bisnes pula. Skrin telefon, nak skrin saver, nak cover yang macam mana, boleh filter ke tidak, bisnes. Dalam bab perubatan, dia ada bisnes-bisnes yang berkembang, delivery. Tapi kalau ada yang terlibat sebegitu, maka sebutlah Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, saya memang kebetulan dalam bisnes ni Ustaz, buat sanitizing, sanitize office, sanitize rumah, sanitize masjid. Alhamdulillah jadi rezeki saya. Bismillah. Kan? Tapi yang masalah problemnya, bila dia kaya ni, ana aktsaru minka malan wa walada. Aku banyak harta sekarang. Mana dengan kamu? Mana dengan bisnes kamu? Oh, bisnes aku bagus sekarang. Bisnes bagus, Alhamdulillah. Jangan sombong. Masalahnya dalam surah Al-Kahfi ni, dia cerita manusia yang sombong. Sebab itu penting kita baca tiap-tiap hari Jumaat. Jangan kita baca saja. Kita ambil iktibar daripada isi kandungan surah ni. Kalau saja dia sombong harta banyak. Satu lagi, wa a'azzu nafara. Dia juga sombong sebab dia kata aku ramai pengikut. Pengikut aku lebih kuat. Pengikut aku lagi ramai. Aku ada banyak pengikut. I have the numbers. Ya, aku ramai pengikut ni. Aku kuat. Dia jadi sombong. Jadi tak ingat Allah. Arrogant. Dan sekarang ni subhanallah, antara benda yang orang sombong, bila ramai pengikut kat mana? Ramai pengikut kat Facebook. Ramai pengikut kat Facebook. Ramai pengikut dekat Instagram. Ramai pengikut kat TikTok. Macam mana ada TikTok? Ada TikTok? TikTok buat gitu. Tapi Alhamdulillah sekarang, ini ustaz-ustaz kita pun Alhamdulillah ramai. Dia masuk di TikTok tu, dia buat soal jawab agama, juga explore. Dia memang sekarang ni, kalau anak-anak kita, kadang-kadang anak-anak yang umur belas-belas ni, remaja sekarang, dia tak cara ke Facebook dah. Yang ada Facebook tu orang umur 40-an, 50-an. Kalau anda ada Facebook, ketahuilah anda 40-an, 50-an.
Kalau Facebook pun tak ada, ketahuilah 60-an. yang 20-an, 30-an dia Instagram. Dia apa orang panggil perkembangan zaman. Instagram ni orang fokus suka pada gambar. Facebook dulu orang suka pada cerita, tulis panjang sikit ada gambar. Kalau Instagram ni fokus pada gambar. TikTok ni fokus kepada lagu, joget. Tapi alhamdulillah ada ustaz-ustaz kita yang masuk buat jawab soal-soal jawab agama. Alah, followers juta ada, ramai 2 juta. Ruang itu digunakan. Maknanya alhamdulillah. Tapi nak beritahunya ada orang sombong sebab azzu nafara, ramai pengikut. Bahkan ia menjadi satu penilaian. Setengah media, channel TV nak ambil pelakon, nak jemput penceramah, tengok dulu Instagram, IG dia berapa followers. Betul, ini berlaku. Kait sama ada dalam media lah, nak panggil jadi pelakon, nak panggil jadi penceramah, tengok IG dia kan. Subhanallah. Tak apa, tak salah, ada banyak lagi baik, lagi baik. Kita boleh manfaatkan untuk dakwah, manfaatkan untuk bisnes. Sekarang tak boleh nak online, offline, guna secara online. Tapi masalahnya dia cakap ana aktsaru minka, aku lebih banyak duit, aku lebih banyak pengikut, aku lebih ramai staff. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Dia pun masuk dalam kebun dia. Dia masuk dalam kebun dia, ni wa huwa zalimun li nafsihi, dalam keadaan dia menzalimi dirinya sendiri. Owner tadi, sombong tadi. Qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Lalu dengan begitu sombong, arrogant, dia berkata, aku kira kebun aku ini tidak akan binasa selama-lamanya. Tengok sombong. Dia dah jadi lagi sombong. Rasa duit banyak, rasa staff banyak, rasa pengikut banyak, dia bertambah sombong. Masuk dalam kebun, I don't think, ma azunnu ni makna I don't think kebun aku ini akan musnah. Maknanya aku punya empire, aku punya bisnes ini tak akan musnah. Aku ada 3,000 orang agent, aku ada 200 orang stokis, aku ada dealer, aku ada ni, aku ada branches, tak akan hancur, tak akan musnah. Oh, begitu sombong, dia jadi bertambah sombong dah. Allahu Akbar. Ada tak manusia macam ni? Ada. Bila dia insaf. Tengok, kalau sempat insaf, alhamdulillah. Takut-takut tak sempat nak insaf. Tapi bila berlaku, tengok ayat Quran, dia masuk ke dalam kebunnya dalam keadaan dia menzalimi diri dia sendiri. Dan dengan bangga, dengan sombong dia kata, bisnes aku ni tak akan musnah, tak akan musnah, tak akan musnah abada, selama-lamanya. Nanti aku akan bagi pada anak aku, akan sambung. Anak cucu aku akan sambung. Patut kalau yang cakap anak cucu sambung tu, kita kena tanya dia balik. Dan masa cucu awak sambung bisnes, awak kat mana? Saya dalam kubur dah. Dah ready lah juga dalam kubur. Mana bagus juga ingat mati tu. Tapi yang ni sampai seolah-olah dia rasa bahawa bisnes dia tak, kebun dia ni tak akan musnah sampai bila-bila. Tak akan musnah. Jangan sombong. Sebesar-besar mana bisnes pun. Sekarang bila Allah Ta'ala hantar COVID ni, bukan orang nak jual periuk, bukan orang nak jual kursi meja restoran, orang nak jual bangunan hotel pun ada. Sebab tak boleh nak run. Dia tak boleh nak bisnes dah ustaz, tutup restoran dia, jual dah kursi periuk. Itu biasa. Tapi jual hotel. Siapa nak beli hotel 18 juta? Siapa nak beli 25 juta? Jual. Sebab tak boleh nak run. Jadi jangan sombong. Walaupun besar macam mana pun, tapi dia ni sampai peringkat dia kata, sebab tu ayat Quran kata wa huwa zalimun li nafsi. Dia masuk kebun dia dalam keadaan menzalimi diri dia. Kebun tidak zalimi tuan. Once you bagi saliran baik, baja baik, kebun keluar hasil. Tapi tuan itu yang menzalimi dirinya sendiri. Dengan sombong. Tak akan musnah dah bisnes aku ni sampai bila-bila.
wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah. Ini berkait. Dan aku tidak menyangka, I don't think, aku tidak kira bahawa kiamat itu akan berlaku. Apa perekat gitu dah. Manusia ni tidak jadi sombong. Tuan-tuan biasa tak duit shilling 10 sen, 20 sen. Kadang-kadang duit shilling tu kita ambil, kita tak kira sangat kan. Yang dia ni duit sekeping 100 tu macam 10 sen kita. Kita 10 sen tu kadang ada kat tepi kursi, ada kat sini, tak ambil lah, letak lah, duit 10 sen. Yang dia duit 100 sekeping tu ngata rawa. Mengata rawa, betul? Berselera. Mengata rawa. Mengata rawa biti dia. Berselera. RM100 tu kan, kat celah dapur, kat celah ni. Sebab terlalu sombong dia kata, sampai dia tak rasa lah. Allahu Akbar. Allah. Jadi habis masa dah sikit lagi. Saya tengok ada seorang tu, orang Rusia ke mana, dalam TikTok. Dia duduk main duit $100 banyak, tabur. Dia pergi naik atas bangunan tabur. Duit $100. Dia ambil barang-barang iPhone yang latest punya. Dia pukul kat tepi jalan. Gila sih. Kita mungkin tak terfikir berapa boleh, tapi dah duit dia berjuta-juta. Anda $100 tu buang gitu. Macam duit 5 sen, 10 sen kita. Kadang-kadang. Yelah, bukan nak kata kita buang, tapi gitulah bagi dia nilai. Yang menyebabkan sehingga dia terasa bahawa kiamat pun tak akan berlaku. Sampai peringkat tu manusia ni. Dia rasa sombong. Aku ada doktor peribadi. Aku ada doktor pakar. Aku ada ni. Apa peringkat dia boleh buat rumah dia dalam hospital. Ada tak macam tu? Ada tak? Dia ada satu bilik khas dalam hospital. Dan sebab dia punya saham 70% kat hospital tu. Boleh? Sebab kena heart attack kat rumah sendiri. Lepas tu doktor lambat sampai. Masuk ke hospital. Senang, tak apalah, saya buat bilik saya. Renovate satu bilik saya dalam hospital. Saham saya ada 70% kat sini. Saya cakap ni sebab memang saya pernah pergi ziarah ada seorang kenalan. Dia kata tu sebelah bilik saya tu, bilik dia ni. Memang duduk sini sekarang. Shareholder kepada hospital. Jadi tak mustahil ada orang yang dia rasa bahawa sampai peringkat kiamat pun tak berlaku. Tapi dia cover balik. Wala in rudita wa ma azunnu sa'ata qa'imah wala in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Tapi sekiranya lah, kalau pun berlakulah kiamat, sekiranya berlakulah kiamat, sekiranya aku dikembalikan pada Tuhan, aku akan dapat lebih baik lagi di sisi Tuhan nanti daripada kat sekarang. Dia duduk berasa oleh kerana kat dunia ni dia special dah. Dia kata kiamat tak akan berlaku, tapi kalau aku ni balik pada Tuhan, aku dapat lebih lagi pada yang sekarang. Kau nampak aku macam ni, nanti kalau aku mati pun aku syurga, aku lagi hebat lagi. Siapa mereka tu? Dia punya arrogant. Allahu Akbar. Inilah kita minta jauh daripada terkena dengan perangai macam ni. Baru masuk hero masuk dah. Ayat 37, qala lahu sahibuhu. Ini karakter yang kedua. Karakter yang kedua bercakap. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfah thumma sawwaka rajula. Lalu telah berkata yang seorang lagi tadi, cakap dengan dia. Dia cakap dalam keadaan dia bercakap, dia kata akafarta billadhi khalaq. Adakah engkau telah ingkar, telah kufur dengan Tuhan yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setitis air mani, kemudian Tuhan itu menjadikan manusia. Ini cara dia nasihat, dia ungkit asal-usul, ungkit asal. Kamu duk sombong sangat sekarang, kamu kufur ke, kamu engkar ke pada Allah, pada Tuhan yang ciptakan kamu. Kamu tu asal daripada tanah yang dipijak. Kamu tu asalnya daripada setitis air mani.
yang hina tu. Ni kamu asal dari sini je. Yang Allah Ta'ala kemudian jadikan kamu manusia. Dia antara kitab suci ataupun agama yang cerita tentang the creation, penciptaan manusia, Al-Quran cerita. Agama lain tak ada cerita tentang human development, penciptaan manusia. Quran dengan hadis Nabi SAW komplit cerita tentang stages, tentang penciptaan manusia. Jadi manusia-manusia yang sombong, cuba renung balik awak tu dari apa? Renung balik. Kalau tak nak pergi jauh dari apa, dari tanah, dari air mani, ingat zaman susah dulu. Tapi ada juga yang lahir-lahir senang dah. Ada yang pernah susah. Tak apalah kalau kamu ni lahir dah senang dah, ingat kamu ni dicipta dari tanah, dari air mani, setitis air mani. Allah yang buat kamu. Jadi jangan sombonglah. Lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Tapi dialah Tuhanku. Kamu nak kufur, aku tak akan kufur dengan Tuhanku. Aku tidak akan syirik. Dialah Tuhanku, dialah Allah yang mencipta kita semua. Aku tak akan kufur. Ini nasihat. Dia guna diri dia. Dan yang ini penting. Ini tuan-tuan, ini penting. Ini nasihat orang ni kepada kita semua. Terutamanya kalau yang ada bisnes ataupun yang ada Allah bagi rezeki, ini penting ayat ni. Ayat 39 surah Al-Kahfi. Yang ni bukan saja penting, yang ni kita boleh hamal. Apa yang karakter lelaki yang kedua ni kata apa? Yang beriman ni kata apa? Walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Ini penting. Ayat 39. Mengapa tidak? Bagusnya lah kalau setiap kali kamu masuk ke kebunmu, kamu sebutlah. Sebut apa? Masya Allah la quwwata illa billah. Masuk kebun sebut Masya Allah la quwwata illa billah. Apa kaitan kita sekarang maksud saya? Maksudnya kalau kita ni ada bisnes, kalau kita ni ada office, kalau kita ni sedang tengok rekod jual beli kita, profit and loss kita, sale kita, oh banyak sale bulan ni 500,000 ni. Sebutlah apa? Masya Allah la quwwata illa billah. Sebut ni. Oh pencen aku masuk lagi tiap-tiap bulan. Orang lain pas kerja tak ada pencen dah. Aku pencen masuk tengok tu. Masya Allah la quwwata illa billah. Sebut gitu. Kalau yang ada kebun, masuk kebun tengok Allah durian keluar hasil tahun ni. Tapi ada juga orang durian keluar hasil tapi tak boleh jual. Ada hasil tapi tak boleh jual. Ni kuasa Allah. Tapi bila kita tengok hasil, tengok akaun kita, oh banyak lagi dapat haji aku ni. Masya Allah la quwwata illa billah. Imam Malik bila dia masuk rumah dia, lepas dia bagi salam pada isteri dan anak-anak, dia akan sebut Masya Allah la quwwata illa billah. Dia nak masuk rumah dia, Masya Allah la quwwata illa billah. Jadi anak murid dia tanya, wahai Imam, apa masuk rumah baca Masya Allah la quwwata illa billah? Dia tunjuk ayat ni, ayat 39 surah Kahfi ni. Dia kata, bukankah orang ni kata masuk ke kebunmu, aku anggap rumah aku ni adalah tamanku, hasilku, tempat aku nak bertenang hidupku. Kan dia suruh baca ni, aku baca lah. Jadi kita baca ni. Ustaz, apa maksud Masya Allah la quwwata illa billah? Maksudnya Masya Allah. Ma apa? Sya'a apa? Ma benda, sya'a ni verb, berkehendak. Sya'a maknanya berkehendak. Masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Tapi orang Arab atau agama kita aja sebut Masya Allah ni bila kita ta'ajub. Tengok sesuatu, kebun aku ada hasil molek hari ni, Masya Allah, apa yang Allah kehendaki. OMG. Kita sebut OMG dah boleh apa? OMG.
Patutnya Masya Allah. Tambah lagi. La quwwata. Tiada kekuatan illa billah. Melainkan milik Allah. So aku boleh buat sale tinggi Allah dengan COVID, tapi sale bisnes aku tinggi. Masya Allah. La quwwata illa billah. Masya Allah. Ini semua dengan kehendak Allah, dengan izin Allah. Dan terjemahan tu disebut apa? Dan mengapa ketika kamu memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Itulah terjemahannya, word by word dia. Kan? Tapi Masya Allah, orang yang selalu sebut Masya Allah la quwwata illa billah, ini orang yang tidak sombong. Ini orang yang sentiasa ingat bahawa segala-galanya la quwwata illa billah. Kamu ramai pengikut ke, kamu banyak harta ke, bisnes kamu bagus ke, Masya Allah, ini adalah dengan kehendak Allah. Apa yang Allah telah kehendaki, kamu dapat hasil. La quwwata illa billah, tidak ada kekuatan melainkan milik Allah. Ni nasihat lelaki ni tadi. Sebab tu kita, kalau ada yang kita dapat, sahabat-sahabat kita yang Allah beri rezeki lebih, share dengan dia ayat ni. Tuan ada grup-grup main golf tu, grup-grup bisnes, grup-grup manager, grup-grup CEO tu, share. Jom kita tengok ni nasihat ayat 39 surah Kahfi ni. Pakak-pakak amal. Kan? Ada kawan kita, dia musim saham merah pun dia boleh buat untung lagi, traders. Kan dia tahu je nak masuk kat mana, pakap ciluk je. 50,000 boleh untung. Bagi tahu dia, bagus awak main saham ni, awak dapat buat untung. Tak apalah. Tengok ni, tapi sebutlah Masya Allah la quwwata illa billah. Ini dengan izin Allah. Masa awak tekan sell tu boleh proceed. Takkan awak tekan sell tu tak nak jual. Kan? Dan tunggu balik harga, rugi balik. Tapi ini semua dengan izin Allah. La quwwata illa billah. Awak tahu catalyst, awak tahu mana nak jual, mana nak masuk. Ini semua dengan izin Allah. Silakan, tapi jangan sombong. Orang yang selalu sebut Masya Allah la quwwata illa billah ialah orang yang ingat Allah. Segala kejayaan, sukses yang dia perolehi, kejayaan, semuanya la quwwata illa billah. Tiada kekuatan melainkan milik Allah. Lalu dia kata apa ni, tengok. Ini value. Ini cara menilai sukses. In tarani ana aqalla minka malan wa walada fa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik. Walaupun kamu tengok saya ni dengan kamu, duit saya lebih sedikit dari kamu, ana aqalla minka malan wa walada. Walaupun pengikut saya tak ramai, anak saya tak ramai, hasil saya tak banyak, duit saya, kekayaan saya taklah hebat macam awak. Fa'asa Rabbi, tapi saya mengharapkan Tuhan saya Allah an yu'tiyani khairan min jannatik. Saya mengharapkan Allah beri saya lebih baik daripada kebun awak ini. Saya lebih mengharapkan di hari akhirat nanti Allah beri saya lebih lagi di hari akhirat. Saya harap syurga Allah jauh lebih hebat daripada apa yang awak miliki sekarang. Tuan, kita dalam hidup ni kadang-kadang ada di kalangan kita Allah Ta'ala bagi kejayaan dalam bidang bisnes, ekonomi, rezeki lebih. Adalah kawan-kawan kita yang selalu nasihat kita. Yang dia nasihat kita tu dia tak kaya mana. Tapi sekiranya ada yang betul-betul nasihat kita kerana sayang pada kita, hargailah. Hargai, jangan sombong. Kita pernah sama-sama susah dulu, cuma kita rezeki lebih. Jadi dia ni nasihat kat kita. Kita pun cakap, kau dengki kat aku lah tu. Kau tak faham. Kawan tu kata, janganlah bazir duit. Awak ada harta banyak tu, tak apalah. Takkanlah sampai beli joran pun berpuluh-ribu nak pergi mancing. Beli basikal pun sampai 100,000 lebih. Janganlah bazir sangat. Kau dengki kat aku lah. Kau tak boleh beli harga basikal aku sama dengan kereta kau pakai Kanch tu. Sombong. Hargailah, hargai. Kalau ada yang nasihat kita, kita hargai. Ni kawan dia nasihat. Kawan dia nasihat. Walaupun kau tengok aku tak kaya macam kau, tapi aku harapkan Allah beri di hari akhirat dalam syurga lebih baik pada kebun kamu. Kan?
Dan dia bagi peringatan, ingat, wa yursila 'alaiha husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa. Ingat, walaupun kau ada kebun yang hebat, kalau Allah Ta'ala hantarkan satu bencana, satu ribut, satu puting beliung, satu bencana dari langit, habislah kebun ni. Jangan kau sombong, rasa bagus, arrangement bagus, tapi kalau Allah Ta'ala nak hancurkan anytime kebun kamu ni, au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba, ataupun kalau Allah Ta'ala nak sistem pengairan dalam kebun kamu ni kering kontang, tak boleh nak buat apa dah. Tapi tuan-tuan, dalam suasana kebun yang banyak hasil, kekayaan yang hebat, logik ke tak akan berlaku tiba-tiba rosak semua kebun, kering, habis bisnes? Logik tak? Bagi manusia yang sombong, it never happen. Manusia yang sombong. Tapi bagi manusia yang ingat Masya Allah la quwata illa billah, dia akan beringat. Mana kita fikir syarikat yang ada ratusan biji kapal terbang tak boleh jalan. Dan semua bisnes-bisnes yang berkait kena stop. Yang pilotnya, bukan kita nak hina, tapi ada pilot terpaksa berhenti, pramugara, engineer, supplier makanan, minyak, maintenance, habis. Mana ada beratus biji kapal terbang tak boleh terbang. Nak jual kapal terbang, ada masa ni beli? Tak ada. Nak jual kapal terbang? Ada? Dia beli? Haji Baru ada beli? Saya ada kat rumah 2 biji yang anak duk main tu. Kapal terbang. Tapi nak beritahunya, masa kebun dia hebat, bila kawan tu bagi nasihat, ingat pada Allah, dan kebun awak ni anytime mungkin air kering, rosak. Tak. Never. Saya dah buat backup plan. Zaman sekarang kan, kita dah ada plan A, dah ada plan B, ada plan C, dah backup plan. Kita dah never. Boom, berlaku. Allah hantar COVID je. Allahu Akbar. Jadi kawan ni pesan, wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Dan berlaku sungguh apa yang kawan dinasihatkan, Allah Ta'ala datangkan satu bencana sehingga habis kebun-kebun ni, habis musnah habis. Ialah kalau kita tengok realiti tsunami, gempa bumi yang merosakkan tanaman, kebun, kejap je. Berapa saat je, berapa minit je kalau 7 skala Richter tu habis. Bangunan pun boleh runtuh, habis. Kalau manusia pun dia kena heart attack. Duit banyak pun heart attack, habis lah. Kan? Jadi wa uhita bi thamarihi, lalu habis kebun dia musnah, fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha, lalu dia kata apa? Tangan dia balik-balikkan tangan, rugilah ala ma anfaqa fiha, di atas segala yang dia telah invest. Ini bahasa kita hari ni lah. Habis yang dia invest lama ni, sistem pengairan, kebun, hasil, traktor, staff, processing, nak harvest semua, habis yang dia invest, habis dah. Ya Allah, habis Ustaz. Saya buat 200 unit rumah, planning nak jual Ustaz, rupanya tanah mendap. Baru je nak jual, habis dah rosak 200 unit. Dah kau tak ingat Allah selama ni, kau sombong. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha, habis. Apa yang dia invest dah habis dah. Wa hiya khawiyatun ala urushiha, habis dah. Wa yaqulu ya laitani, masa itulah baru dia kata, dia kata celakalah aku. Celaka, ya laitani, celaka, menyesal, dia mencelakakan diri dia sendiri. Celaka dah aku, alangkah baik kalau selama ni aku tidak syirik pada Allah. Celaka dah. Dia ungkit balik, dia celakakan diri dia sendiri.
kalau alangkah baik kalau aku tidak syirik. Tapi benda itu tidak akan dapat berulang balik dah. Awak nak alangkah baik, tak akan. Laita dalam bahasa Arab, harapan yang will never happen. Laita. Alangkah baiknya kalau aku tidak syirik. Tidak, alangkah itu tidak akan berlaku. Kalau bahasa Arab guna laita. Kalau dia guna la'alla, alangkah, itu kemungkinan berlaku. La'allakum tattaqun. Dengan puasa, alangkah moga-moga kamu jadi orang bertakwa. Itu mungkin berlaku. Laita, moga-moga aku tidak syirik. Tak akan. Mu syirik dah. Dah musnah dah. Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Bila berlaku begitu, sudah tidak ada dah siapa-siapa yang dapat nak tolong dia selain daripada Allah. Tak akan ada yang boleh tolong. Hunalikal walayatu lillahil haqq huwa khairun sawaban wa khairun uqba. Di sanalah beri pengajaran pada kita bahawa hanya Allah lah yang beri pertolongan, yang beri perlindungan, yang beri rezeki, yang beri petunjuk, dan di sisi Allah lah sebaik-baik ganjaran, dan di sisi Allah lah khairun uqba, ending yang terbaik. Senang terjemah gitulah, ending. Uqba maknanya pengakhiran, kemuncak, matlamat akhir. Allah lah yang terbaik. Jadi moga-moga kita ambil iktibar daripada sedikit kisah dalam surah Al-Kahfi yang selalu kita baca Jumaat ni. Moga-moga ada manfaatnya insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.